sampai 28, yang Brunei sampai 27. Pengertiannya secara ringkas, beriman kepada hari akhirat berarti kita beriman kepada yang pertama. Secara ringkasnya, bila kita beriman kepada hari akhirat, bermakna kita beriman kepada benda-benda ini. Ini bukan hari akhirat saja, benda-benda yang pertama apa yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Bila kita beriman kepada hari akhirat, maknanya kita percaya apa yang ada dalam Quran. Kita baca pasal dalam Quran ni dia ada cerita benda yang nyata dan benda yang kita tak nampak, benda yang gaib. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab yang tidak ada ragu-ragu, yang kita kena percaya, yang mana kitab ini cerita al-ghaib, cerita benda-benda yang gaib, benda-benda yang kita tak nampak, tak boleh tengok dan sebagainya. Dan juga Quran cerita perkara-perkara yang nyata, perkara yang zahir, cerita tentang dunia, cerita tentang orang jahat, cerita tentang pokok, cerita tentang batu, kayu, air, unta, manusia, kambing dan sebagainya. Al-Quran juga cerita benda yang dulu, benda yang dah lepas dah. Cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, cerita Nabi Sulaiman. Dan cerita-cerita yang sedang berlaku, macam yang berlaku dekat Nabi Muhammad, yang sedang berlaku. Orang kafir tanya Nabi, Allah Ta'ala turun ayat Quran, Nabi jawab ikut Quran. Dan juga cerita-cerita yang akan berlaku, cerita yang nak jadi, tak jadi lagi, baru nak jadi. Cerita nak kiamat, cerita duduk dalam kubur, cerita manusia nak jawab bila Allah Ta'ala tanya dalam kubur, Allah Ta'ala tanya ada di akhirat. Cerita manusia nak jawab bila dia kena neraka, cerita manusia bersyukur bila dia boleh masuk syurga. Itu semua benda-benda tu benda yang tak jadi lagi, benda yang tak berlaku lagi. Jadi bila kita baca Quran, dalam Quran ada cerita semua benda-benda. Ada cerita semua benda-benda. Semalam saya kuliah di Taman Murni semalam. Taman Murni saya baca kitab Imam An-Nawawi, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Kitab yang cerita tentang adab orang nak mengaji Quran, dan juga adab tu guru, ada anak murid, ada orang nak mengaji. Mengaji sebab dia urut adab Hamalatul Quran, makna orang nak mengaji Quan. Pasal bila nak mengaji ilmu, dia kena mengaji Quran. Mengaji ilmu, tak ambil Quran, sesat. Mengaji ilmu, mengaji tinggi-tinggi, tak ada ilmu Quran, tak berkat, tak ada rahmat hidup. Jadi Imam An-Nawawi dia kata, dia ambil satu hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, innal ladzi laysa fi jawfihi shay'un min al-Quran kal baitil kharib. Nabi kata, sesiapa innal ladzi laysa fi jawfihi al-Quran, orang yang tidak ada di dalam rongganya. Orang yang tidak ada di dalam rongganya, maknanya dalam tubuh badan. Nabi sebut rongga. Kita, badan kita ni daripada kepala turun sampai ke kaki, semua ada rongga. Rongga paling banyak lagi kepala, turun main sampai dekat perut, sampai kat pinggang. Tu rongga paling banyak. Perut ada, jantung ada, paru-paru ada, hati ada, lengkung ada, hidung ada, otak ada, telinga ada, semua tu berongga. Jadi sebut al-jawf. Nabi tahu mana rongga? Nabi pernah belah orang, buat eksperimen. Tak, Nabi tak pernah belah orang. Nabi tak pernah tengok pun dalam badan orang berongga. Tapi Nabi sebut al-jawf, maknanya rongga. Orang yang tak ada Quran dalam dirinya, dalam tubuh badan dia, tidak ada Quran, mana dalam rongga-rongga diri dia itu tak ada langsung Quran. Tak hafal Fatihah pun tak tahu. Nak bubuh qul huwallahu ahad pun tak hafal. Inna a'tayna pun tak tahu. Mana orang itu Nabi kata kal baitul kharib, umpama macam rumah yang repat, rumah runtuh, rumah buruk yang repat.
Ada rumah buruk tak obat lagi. Ada rumah buruk obat. Dah buruk obat lah. Oh. Cuba kita tengok hadis Nabi hebat. Nabi tak tahu tentang struktur tubuh badan, susun galur tubuh badan manusia, di mana ada rongga dan sebagainya. Tapi Nabi boleh sebut rongga. Itu satu. Yang kedua, rongga-rongga dalam badan kita, dalam badan manusia ini, dia ada tempat-tempat yang nanti Quran ini akan duduk. Contohnya, sebab itu bila kita nak sembahyang, kita kena mengaji, kita kena baca Quran. Bila kita nak mengaji, nak dapat ilmu, kita kena ambil Quran. Nak ambil Quran, kena baca. Nak baca, kena jaga hukum dia. Tak baca, tak ikut hukum dia, terhentam ikut dan je. Dengung kata izah, jadi bunyi Quran. Berdosa. Tahu kata dosa, tak mau nak mengaji juga, tambah sikit lagi besar. Dosa besar. Ya, sampai dia tahu. Sebab itu kalau kita belajar dalam tajwid sekalipun, dia ada satu makhraj, dia panggil makhraj al-jawf. Makhraj al-jawf. Al-jawf ini makhraj yang tempat Allah. Ada makhraj jawf itu, jawf al-khayshu, ada hidup. Kita mengaji Quran ni, rongga Quran ni, bunyi huruf Quran, huruf hijaiyah, berdasar alif sampai ke hamzah ya tu, 28, 29, 27 huruf itu, semuanya dia akan lalu. Bunyi dalam rongga badan dia akan lalu, mengikut hukum tajwid yang tertentu. Dia ada idgham, dia ada gunnah dia ada ikhfa dia ada izhar dia ada iqlab dia ada mad dia. Bila kita baca Quran, angin tu dia ada. Itu yang Nabi kata al-jawf tu. Tu nak bawa ke jauh sikit. Nabi sebut al-jawf. Maknanya bila kita baca Quran, kita kena guna semua rongga dalam kepala, engkung dan juga dada. Nak bunyi ha, nak bunyi ha, nak bunyi a, nak bunyi kha, nak bunyi ra, nak kena bunyi rongga. Kalau tak ada rongga, padat. Badan kita ni padat. Jadi Quran nak kena lalu. Dia Nabi kata tu, rongga-rongga yang tak diisi dengan Quran, diisi dengan lagu Hindustan, ilmu Hindustannya, kabir, kohi, kabir, itu orang hak tu tak mau. Nanti tak mau, dia mau isi rongga. Rongga-rongga badan kita ni, kalau bunyi Quran yang lalu dekat dia berbangga sebab rongga ini dibunyikan. Dia berbangga kerana aku digunakan untuk membunyikan makhraj ataupun hukum-hukum Al-Quran. Jadi akhirat nanti dia nak bunyi, di akhirat nanti dia nak sebut, di akhirat nanti dia nak jawab kepada Allah. Kena belajar hukum tajwid. Tu benda berongga ni, kalau sesuatu yang berongga dalam badan kita, dah ada rongga, kita tak isi, kita tak asap, kita tak padatkan dia, makna badan kita ni lama-lama akan runtuh. Benda kalau berongga tak diisi, dia akan runtuh, dia akan relai. Macam orang buat rumah, siap rumah, satu bangunan dan sebagainya, pin dia tu bunyi kong, bunyi padat, bunyi pak, bunyi kong dan sebagainya. Yang kosong tu dia semua teruk. Pasal apa? Pasal kalau pihak tak ada nak duduk, dia rebat. Tambah bawa naik kerusi meja, kena kerusi dengan orang ada aku tu mati tu. Tak ada nak duduk. Rongga tidak baik. Nabi suruh penuhkan, Nabi suruh padatkan rongga-rongga itu. Lebih-lebih lagi rongga yang dalam badan kita ni memang dah berongga, maka Nabi suruh kita penuhkan dengan Al-Quran. Sebut nama Allah banyak-banyak. Sebab kalau tak sebut nama Allah, rongga-rongga kita tidak diisi, kita akan runtuh, kita akan jatuh, kita akan rosak,
struktur kita tak kuat. Pasal dia tak perform kita. Sebab itu syaitan masa iblis, masa Nabi Allah buat Nabi Adam duduk seketul tak punya nyawa dia 40 tahun duduk seketul, Allah Ta'ala jemuk dari depan pintu syurga, dia buat hiasan depan pintu syurga, itu semua malaikat tengok lalu dalam. Iblis dia dah masuk dalam, dia mengira nak masuk dalam tubuh badan Adam. Dia keluar mai habaq kat malaikat-malaikat semua yang duduk tu. Dia kata tak ada apa ni, dia kata al-jawf kosong. Pasal Nabi Adam masa tu tidak diisi dengan roh, tidak diisi dengan ilmu dan sebagainya. Dia kata tak ada apa lah, busuk, kosong, rongga ya. Macam buah apa? Macam buah atau apa? Timah ayak kering. Lambu ayak kering tak ada apa. Tulang kering. Kosong, tak ada apa. Masa tu ada tu bolehlah buat sayur ayak ke apa. Dah kering ni nak buat apa? Berak yang dalam tu. Jangan tengok ada hitam keping giligan dalam rongga tu. Jadi perlu isi kita ni pun, tuan-tuan, puan-puan, kita kena isi hati kita, diri kita dengan Quran. Kalau Allah tak bagi kita suruh sembahyang, Quran ini kita wajib kena baca, bukan sunat. Siapa kata baca Quran ni sunat? Baca Quran ni wajib. Setiap hari mesti kena baca Quran. Siapa tak baca Quran berdosa besar? Sebab tu Allah letak Quran ni kena baca dan kena sebut dalam sembahyang. Sembah dia, sembah Allah. Kalau tak ada sembahyang tu saja-saja, tak pasal mana nak sebut, tak ada sebut. Tapi bila sembahyang kena sebut dan sebagainya, itu rukun dan sebagainya, kita kena baca sekurang-kurangnya. Sembahyang subuh dah 2 kali dah Fatihah. Walaupun dia tak baca inna apa tak baca Fatihah tu, dah dikira baca Quran memadai. Lepas habis bahagia wajib tu, baru dia jadi pahala baca sunat, baca biasa. Habis hak sembahyang tu, hak wajib kena baca. Hak luar pada sembahyang ni, baru baca Quran tu namanya sunnah. Tambahan, aksesori. Kalau tak ada hak modal, hak besar, mana nak main aksesori dia? Rumah tak ada, digantung jalan tak mana. Beli cat, cino cat macam warna ni, dinding pun tak ada ni. Nak kukuh tak mana, tak boleh. Kena ada bahan modal asas dia dulu, baru nak boleh sapu, boleh hias, bunga, buah meja, buah kerusi dan sebagainya. Kena dihias dulu. Jadi rongga badan kita kena hias. Kena hias. Sebab tu apa nama Ibrahim Adham, dia kata ada amalan-amalan yang menjadikan manusia ini kerah hati. Kita jadi kerah hati, tak mau dengar. Dia kata ketegak lah bahasa kita, ditegik, ketegak. Kerah hati, tak mau dengar. Dia kata manusia umat Islam ni mengaku Quran itu kitab, tapi tak baca dan tak ikut. Kita mengaku Quran itu kitab kita, Quran itu panduan kita, tapi kita tak baca dan kita tak ikut. Kita lebih seronok baca Cosmo, baca cerita pelik-pelik Harian Metro, berita harian, Pusat Malaysia. Beli satu dulu daripada buka Quran. Kita ni hari-hari kena buka Quran dulu. Biarlah buka Quran, baca. Tak baca semuka, baca satu ayat ni. Ni kira Quran paita, nak beza kita kapiak dengan ayat Islam. Mu tu tak boleh buat, bismillah kamu lah. Tu pun naik haram tak baca. Boleh tak baca, kena bismillah dah dalam tu. Kau bawa bismillah paita. Bismillah. Oh ni kita muda orang Islam ni, kita tak boleh gabung muda orang Islam, tak boleh. Dua kita orang kita hari kita orang Islam tak boleh kepada orang dia tak bismillah apa. Balik hantar bismillah. Quran lah kita, bukan salah Quran lah kita saja pada Quran, tapi tak baca. Mana guna sekali
Buka-buka, angkat satu muka surat, angkat habis kita semua satu Quran. Melekat. Lama mana tak tahu lain. Nak buka surat satu Alif Lam Mim tu, buka angkat ke semua ke Quran sampai ke habis. Bukan auzubillah. Melekat dah satu Quran. Apa salahnya tu kena kita baca yang lekat tahu. Quran yang lekat. Quran ni kita kena guna, kena baca. Ada tiga. Quran akan dakwah kita tak baca dan kita tak guna. Itu sebab bila kita beriman kepada hari akhirat, salah satunya maknanya kita beriman kepada Al-Quran yang dah ulang balik dan beriman kepada Alkitab. Ditambah. Yang kedua, bila kita beriman pada hari akhirat, bermakna kita beriman kepada dan apa yang dicerita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan perkara yang akan berlaku setelah mati. Bila kita beriman pada hari akhirat, katanya kita beriman apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis-hadis dia, cerita tentang keadaan-keadaan yang berlaku setelah mati. Cerita lagi. Lah ni kita tak mati lagi, kita duduk dalam alam dunia. Kita mati, masuk ke alam barzakh, duduk dalam alam barzakh. Masa tu barulah kita nak jumpa, kita nak rasa dan sebagainya. Adik kita yang dah mati, yang meninggal kemarin ke, main dulu ke, orang tak sadar. Duduk rasa dah. Mereka lagi duduk rasa dah apa yang kita duduk mengaji. Rasa, Nabi kata apa? Rasa fitnah dalam kubur. Dalam kubur kena fitnah. Fitnah macam mana dalam kubur? Fitnah, iaitu malaikat-malaikat akan tanya, malaikat akan soal kita dan kita tak boleh nak jawab. Malaikat tanya soalan, malaikat tanya, kita tak boleh jawab. Pasal apa? Kita tak tahu. Itu fitnah. Bukan fitnah gini-gini tuduh lah. Malaikat main tuduh, ni perasaan tak bayar. Dia bukan bikin perasaan. Kita ada orang ni duk bikin perasaan ni, malaikat dia tak ada perasaan. Dia sebab dia tak ada perasaan. Dia hang memang tak semayang. Itu dah jawapan dia. Hang semayang. Bila dia main habak tak semayang, mana fitnah. Fitnah itu mana ujian. Kita dipuji. Kena seksa, kena bakar, rasa hangat, rasa gelap, rasa sakit, rasa masalah, duduk dalam alam kubur. Itu fitnah dalam kubur. Yang kedua, azab dan nikmat dalam kubur. Sama ada fitnah itu, ujian itu mendatangkan azab, ataupun fitnah itu akan mendatangkan nikmat kepada kita dalam kubur. Kalau ujian ataupun fitnah yang malaikat bawa kepada kita itu kita boleh jawab, kita selesai, amalan kita ada, kita dapat nikmat. Tapi kalau kita berdosa, kita dapat azab daripada Allah. Yang ketiga, kebangkitan semula dan perhimpunan di padang mahsyar. Allah Ta'ala akan hidupkan kita balik kali yang kedua. Selepas semua dimatikan, Allah hidupkan kita balik di mahsyar. Satu tempat mahsyar ini ulama kata mahsyar iaitu satu medan, satu tempat yang Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala wujudkan kembali sama rata padang dia, tak ada tinggi, tak ada rendah. Kalau letak biji bodi tani tak tu boleh tak moti-moti. Pasal apa? Punya sama. Tak ada tinggi rendah, nak cari telam, nak ada tinggi, ada bukit, tak ada. Jadi yang duduk di mahsyar itu semua duduk macam kita duduk lantai ni. Dua, jauh mata memandang. Yang ketiga, apa yang Nabi sebut lagi, iaitu kitab amalan manusia, perhitungan dan al-mizan. Hari akhirat nanti Allah nak bagi dekat kita amalan kita, suratan amalan kita. Kita masing-masing ada buku, ada diary, ada buku catatan, ada suratan amalan kita. Malaikat catat masuk dalam suratan amalan kita, malaikat simpan bila kita mati, nanti malaikat buka pula bagi ke Allah. Allah baca, Allah bagi ke malaikat, nanti Allah akan bagi. Kita akan ambil buku amalan kita. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
Orang yang Allah Ta'ala bagi suratan buku amalan dengan tangan kanan, dia akan dihisap dengan mudah, senang. Nah, ada pun orang yang dapat suratan buku amalan dengan tangan kiri, dia akan dihisap dalam keadaan yang sakit dan susah. Nah, sakit dan susah. Nabi kata, siapa yang dihisap, siapa yang kena hitung, siapa yang kena kira amalan dia, muzibah. Orang itu sedang diseksa. Maksudnya